Keputusan Ahli Parlimen Barisan Nasional kekalkan kerajaan adalah langkah terbaik untuk negara. Tindakan Presiden UMNO dan sebahagian ahli Majlis Tertinggi UMNO mahu UMNO keluar dari kerajaan sebelum 1 Ogos 2021 menimbulkan keresahan rakyat dan ketidaktentuan politik. Justru 2 hari lepas, 35 orang ahli Parlimen Barisan Nasional telah membuat keputusan untuk kekal menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga akhir penggal. Ia bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia sesuatu yang sangat berharga bila mengambil kira kepentingan rakyat, negara serta parti UMNO dan Barisan Nasional. Dalam keadaan jangkitan pandemik COVID-19 mencecah ribuan angka setiap hari, jumlah vaksinasi belum mencapai 60%. Usaha menjatuhkan kerajaan adalah sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan rakyat keseluruhannya. Sudah tentu kehendak sebahagian ahli UMNO mahu menjatuhkan kerajaan mudah difahami. Namun, apakah ini yang dimahukan rakyat? Rakyat mahukan proses vaksinasi dipercepatkan, penularan pandemik COVID-19 disekat dan ekonomi dibuka semula. Rakyat bukan meminta satu lagi krisis politik seperti di Sabah sehingga mewujudkan gelombang COVID-19 besar-besaran. Memang benar rakyat marah kepada kerajaan. Rakyat marah kepada Perdana Menteri, rakyat sepakat menggunakan trending #kerajaan gagal. Rakyat marah kerana mereka mahu kerajaan ini melakukan dengan lebih baik. Ini adalah perkara normal dalam keadaan tertekan. Namun sebaik sahaja kerajaan ini jatuh dan negara mengalami krisis kepimpinan, rakyat akan menuding jari dan menghukum pihak yang dilihat sebagai penyebab krisis dan ketidaktentuan ini. Sebenarnya 35 ahli Parlimen Barisan Nasional ini menyedari bahawa kerajaan tidak akan jatuh walaupun UMNO meninggalkan kerajaan. Tanpa UMNO, gabungan PN GPS akan membentuk rakan sekutu baharu bersama MCA, MIC, PBRS, Kumpulan Tun Mahathir, Warisan dan Muda. Ini akan membolehkan Muhyiddin mempunyai 81 kerusi parlimen. Dengan 81 kerusi, Muhyiddin juga dijangka mendapat sokongan DAP yang mempunyai 42 kerusi parlimen. Mereka telah berjanji tidak akan menjatuhkan kerajaan dalam masa pandemik ini. Malahan ahli Parlimen BN percaya kenyataan DAP ini bukan setakat retorik politik kerana difahamkan 30 orang ahli Parlimen DAP dikatakan telah menandatangani satu perjanjian sulit CSA dengan bersatu bagi menolak sebarang usaha menukar kerajaan dalam tempoh terdekat dengan imbalan peruntukan kawasan parlimen setara dengan wakil rakyat kerajaan. Sebahagian ahli UMNO yang mengecam ahli Parlimen BN mungkin tidak sedar bahawa UMNO hanya mempunyai 38 kerusi parlimen tidak berupaya menerajui kerajaan secara bersendirian. Dalam masa yang sama, tindakan UMNO keluar PN belum tentu memastikan Perikatan Nasional tumbang. DAP berpendapat mereka tidak boleh menjatuhkan kerajaan dalam masa pandemik kerana ia boleh menimbulkan ketidakstabilan politik sekaligus menimbulkan kemarahan pengundi Cina. Justru apakah tindakan 35 orang ahli Parlimen BN ini kekal dalam kerajaan satu pengkhianatan kepada parti? Sedangkan jika mereka keluar, lebih banyak keburukan kepada rakyat, UMNO dan BN. Jika mereka keluar dan kerajaan tidak jatuh, UMNO akan kembali menjadi pembangkang. Apa faedah kepada parti dan rakyat? Jika kerajaan jatuh pula, UMNO juga tidak akan menjadi Perdana Menteri kerana hanya Anwar Ibrahim menguasai kerusi setara dengan PN. Apa faedah kepada UMNO jika Anwar menjadi PM? Jika kerajaan jatuh dan mewujudkan ketidakstabilan politik, UMNO juga akan dipersalahkan rakyat. Jika ketidakstabilan politik menyebabkan pilihan raya umum dan kita mengulangi tragedi PRN Sabah, UMNO juga akan dinyah oleh rakyat nanti. Dakwaan tindakan ahli Parlimen UMNO ini untuk kekal dalam kerajaan mengenepikan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2020 juga tidak betul.
Usul bertulis yang dibahas dan disokong oleh perwakilan UMNO ialah menolak sebarang kerjasama dengan Anwar dan DAP dan memutuskan kerjasama dengan PPBM sebaik Parlimen dibubarkan. Kuasa memutuskan lebih awal ini hanya muncul dalam ucapan penggulungan Presiden UMNO dan tidak sewajarnya dianggap usul yang sah dan rasmi. Justru, walau apapun kemarahan sebahagian kelompok dalam UMNO, 35 ahli Parlimen BN ini telah melakukan pengorbanan besar dengan mengambil risiko berhadapan tindakan disiplin parti. Tujuan mereka hanya satu, negara ini dapat terus menyusun rancangan pemulihan yang kita semua impikan. Mustahil mereka boleh bersukaria meninggalkan medan peperangan COVID-19 ketika menteri-menteri UMNO memegang tanggungjawab berat menguruskan pandemik.